Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video sebelum ni, kita dah lihat basic partial derivative. Jadi, untuk video ini pula, kita akan lihat chain rule untuk partial derivative. Chain rule boleh digunakan pada fungsi single variable and two variable. Kita akan lihat pada x dan juga y sama ada single atau two variable. Kalau single, kita akan nampak satu variable sahaja dalam bracket. Tapi kalau untuk two variables, kita akan nampak two variables dalam bracket. Sekarang kita akan lihat definition untuk fungsi single variable. Kita ada x, xt, y, yt dan z, f, x, y. Jadi kita akan guna formula chain rule macam ni. dz dt, dz dx, dx dt tambah dz dy, dy dt. Perhatikan simbol d pada x dan juga y adalah d tegak sebab x dengan y ni adalah single variable. Tapi untuk z, kita akan guna simbol d yang melengkung sebab z adalah multi variable function. Ini kalau kita potong dx dx, dy dy, kita akan dapat dz dt. Maksudnya kat sini ialah kita nak cari dz dt, tapi disebabkan z tu ada x dengan y dan x dengan pula ada t, sebab tu kita kena buat dua kali dapatkan jawapan berasingan dan selepas tu kita tambah semula untuk dapatkan jawapan akhir untuk dz dt. Sama kes dengan untuk W, F, X, Y, Z. Maknanya kita ada 3 variable. Jadi kita kena buat 3 kali berasingan. Sebab dalam W ada X, Y dan juga Z. Jadi kita boleh simpulkan bahawa kita kena buat differentiation depends on bilangan variable dalam multi-variable function. Kalau ada 2, maknanya kita akan buat 2 berasingan dan kita tambah. Dan kalau kita ada 3, kena buat differentiation 3 berasingan dan kemudian kita tambah. Sekarang kita akan lihat pada notation pula. Kita ada 3 cara penulisan iaitu dz dt equal fx dx dt plus fy dy dt. Atau kita boleh tulis penuh df dt maksudnya df dx dx dt tambah df dy dy dt. Ataupun kita nak guna sebutan yang ringkas, kita boleh guna fx x prime plus fy y prime. Now, for example 1, we have z equal x square y. Maknanya kita ada 2 variables dan x t square, y t cube. So, x dengan y ni hanya ada satu variable saja. Jadi, kita akan guna formula chain rule yang tambah 2 variable sahaja. Belum tu, kita kena cari dz dx dapat 2xy. Kemudian kita cari dz dy, kita dapat x square. Kemudian kita differentiate dx dt dapat 2t dan dy dt kita dapat 3t square. 4 jawapan ni ganti masuk dalam formula chain rule setiap satu. dz dx, dz dy, dx dt, dy dt. Kalau kita tengok pada soalan, dia minta cari dz dt. Maksudnya jawapan akhir mesti dalam sebutan t. Jadi kita kena ganti masuk x dengan y dengan t. Kemudian kita simplify. Kita dapat 7t power 6. Example tu juga sama, kita ada 2 variables untuk z. Manakala untuk x cos theta, y equal to sin theta. Bermakna hanya satu variable sahaja. Cuma bezanya soalan ni ialah dia minta kita cari dz d theta when theta equal to pi over 2.
Proses masih sama. Cari dulu dz dx. Kita buat differentiation. Y akan jadi constant. Kemudian kita cari dx d theta. Kita dapat negative sin theta. Gantikan masuk dua jawapan ni dalam ini. Terusnya kita cari dz dy. Differentiate y. Yang mana x akan jadi constant. Dan kita cari dy d theta. Kita dapat cos theta. Gabungkan dua jawapan ni dalam formula ni. Untuk soalan yang cari nilai, kita ada dua cara. Sama ada kita ganti masuk x, y dahulu, baru ganti masuk nilai theta. Atau kita dapatkan dulu nilai x, y yang baru guna nilai theta, baru kita ganti masuk dalam jawapan ni. Cara kedua lebih mudah. Yang mana cari dulu nilai x yang baru, gantikan masuk theta dalam setiap satu. Kita dapat kosong dan satu. Pastikan guna mode radian untuk kalkulator. Dan seterusnya barulah kita gantikan masuk nilai yang baru ni dalam jawapan yang kita dapat tadi. Finally, kita dapat negative half. Example 3 juga guna proses yang sama. Yang kita cari dulu dw dx dapat y, dx dt kita dapat negative sin t. Ganti masuk dalam formula chain rule untuk dw dx dx dt. Terusnya kita cari dw dy, kita dapat x, dy dt equal to cos t. Ganti masuk untuk dw dy dy dt. Kemudian kita substitute x and y. Yang kita simplify, kita dapat cos square minus sin square t. Kita guna trigonometry, kita dapat cos 2t. Untuk soalan ni, dia minta cari nilai. Substitute t equal to pi over 2 and finally we got negative 1. Example 4 juga sama. Bezanya ialah fungsi multivariable ni untuk 3 variable. Sedangkan 3 contoh yang sebelum ni hanya menggunakan 2 variable sahaja. Tapi x dengan y masih lagi single variable. Proses masih sama. Kita cari dw dx equal to y, dx dt equal to negative sin t. Masukkan dalam formula dy dx dx dt. Terusnya dw dy equal to x, dy dt equal to cos t. Substitute this part dw dy dy dt. Terusnya cari dw dz equal to 1, dz dt equal to 1. Substitute into the last part, we got dw dz dz dt. Substitute x and y, then simplify. Kita guna trigonometry and finally we got 1 plus cos 2t. Seterusnya substitute t equal to 0 and we got 2. Sama juga untuk example 5, kita cari dulu dw dx, kita dapat y exponent power xy. Dan kita cari dx dt, we got 2t. Substitute into the formula dw dx dx dt tambah, dan kita cari dw dy exponent power xy dan dy dt, kita dapat 3t square. Substitute into this part dw dy dy dt. Then substitute x and y, then kita simplify and we got 5t power 4 exponent power t power 5. Sekarang kita akan lihat definition for function two variables. Untuk fungsi two variables, kita akan tengok pada x dengan y. Kalau untuk x dengan y ni ada two variables, then kita kena guna formula chain rule untuk two variables. Oleh sebab kita ada two variables untuk x dengan y, kita kena cari dz du, dz dv. Berbeza dengan fungsi single variable, kita cuma ada dz dt sahaja sebab x and y cuma single variable. Perhatikan semuanya guna d yang melengkung sebab ketiga-tiga fungsi x
X, Y dan juga Z adalah multivariable function. Sebab tu kita kena buat partial derivative untuk ketiga-tiga fungsi. Ini kalau kita potong dx, dy, kita akan dapat dz, du. Sama juga dengan dz, dv. Kita akan buat 2 kali tambah sebab z hanya ada x dengan y sahaja. Tapi untuk kes ni pula, w kita ada x, y dan juga z. Jadi kita kena 3 kali tambah. Sekarang kita lihat example 1. Untuk z ada 2 variables, untuk x 2 variables, y juga 2 variables. Jadi kita kena guna chain rule for 2 variables. Pertama kita kena cari dz dx dulu, dapat y exponent power xy, kemudian cari dx du, kita dapat 2. Substitute into this part dz dx, dx du. Terusnya kita cari dz dy equal to x exponent xy. Untuk dy du adalah lebih baik tulis semula dalam bentuk 1/v u supaya mudah untuk kita buat differentiation. Untuk kes ni kita nak buat differentiation u, bermaksud 1/v adalah constant. So jawapan akhir akan jadi 1/v sahaja. Yang ganti masuk dalam the second part dan kita dapat dz dy, dy du. Dan kita factor x power xy dan kita substitute u and v into the answer dan simplify the answer. Terusnya untuk dz dv kita akan buat proses yang sama. Cari dulu dz dx, y equal to y exponent xy, dan cari dx dv kita dapat 1. Substitute into this part, we got dz dx, dx dv. Then kita cari dz dy, kita dapat x exponent xy. Dan untuk dy dv tulis semula dalam bentuk indeks sebab dia lebih mudah untuk buat differentiation, dan kita dapat negative u per v square. Substitute untuk the last part dz dy, dy dv, then factor, then substitute u and v, and finally simplify. Untuk example 2, kita ada 3 variable x, y, z untuk w. Tapi untuk x, y dan z, kita ada 2 variable sahaja, r dan juga s. Sebabkan w ni ada 3 variable, jadi kita kena guna formula untuk 3 kali tambah. Okay, yang pertama kita cari dw dx dan dx dr, dan substitute untuk the first part dw dx, dx dr. Dan kita cari dw dy dan dw dr, substitute into the second part dw dy, dy dr. And then the last part dw dz and dz dr, and substitute dw dz, dz dr. Dan kita substitute r and then simplify, we got the final answer. Untuk dw ds pula kita akan buat proses yang sama, iaitu dw dx, dw ds. Substitute into the first part dw dx, dx ds, and the second part dw dy, dy ds. Substitute dw dy, dy ds. For the last part kita cari dw dz and dz ds. Substitute into this part dw dz, dz ds. Then simplify, got the answer. Example 3 pun sama, w ada 3 variable. Tapi untuk x, y, z masih lagi menggunakan 2 variable. Cuma bezanya soalan ni minta kita cari nilai dw ds pada s equal to 1, d equal to 2, 5. Jadi macam biasa, cari dulu dw dx, dw dy, dw dz. Dapatkan ketiga jawapan ni. And then cari dx ds,
dy dx dan dzs. Ini kita dapat kosong sebab z tak ada s. Jadi differentiate t terus dapat kosong. Ganti masuk 6 jawapan ni dalam formula chain rule dan kita simplifykan. Tak perlu ganti masuk x, y, z, tapi cari dulu nilai x, y, z yang baru dengan ganti masuk s sama dengan 1, t equal to 2 pi. Dan barulah ganti masuk nilai x, y, z dalam jawapan tadi. And finally, we got 2 pi. Sama proses untuk dw dt, kita buat dulu differentiation, dapatkan jawapan and then kita ganti masuk ikut formula chain rule dan jangan ganti masuk x, y, z lagi. Dapatkan dulu nilai yang baru x, y, z. Lepas tu substitute into the answer. You got the final answer 2 plus 2 pi. Untuk example 4, kalau kita tengok kat sini, W ada 3 variable X, Y, Z. X ada RST, Y pun sama RST dan Z juga sama RST. Jadi keempat-empat ni ada 3 variable. Tapi kita tengok soalannya, dia cuma minta dW dS, dW dR. Maksudnya dW dt tak perlu cari. Jadi untuk dapatkan dW dS, kita akan buat proses yang sama, cari dW dx, dW dy, dW dz, dan cari dx ds, dy ds, dz ds. Ganti masuk 6 jawapan ni dalam formula chain rule ni. Untuk mudahkan kita kira, cari dulu nilai x, y, z yang baru, yang mana kita ganti masuk r equal to 2, s equal to 1 and t equal to 0 into x, y and z. Lepas tu, barulah ganti masuk nilai x, y, z yang baru dalam jawapan differentiation tadi. Finally, we got 192. Untuk dWdr juga sama, kita akan buat proses yang sama, yang mana kena cari dw dx, dw dy, dw dz. Terusnya cari dx dr, dy dr, dz dr. Ganti masuk 6 jawapan dalam formula chain rule dan cari dulu nilai x, y, z yang baru and substitute into the differentiation answer dan kita masukkan semua nilai x, y, z yang baru dalam jawapan differentiation tadi and finally kita dapat 80.